Okay, so dalam prinsip Archimedes ni, dia juga melibatkan tekanan. Okay, so ada perkara penting dalam prinsip Archimedes yang menerangkan berkaitan dengan daya apungan. Okay, so daya apungan. Kita tengok dulu dalam prinsip Archimedes ni, Archimedes adalah seorang Greek. Okay, Greek ialah orang yang berasal daripada negara Greece. Okay, dalam prinsip Archimedes ni, kita tengok definisi dulu. So definisi dia adalah objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendaleh. So bendaleh dalam takrifan biasa kita dengar adalah benda yang mengalir. So benda alih. So bendaleh ada dua. Yang pertama adalah air, cecair. Yang kedua adalah udara. Udara juga bendaleh. Okay, sebab dia boleh mengalir. So objek yang terendam sebahagian atau sepenuhnya di dalam suatu bendaleh mengalami daya apungan yang sama dengan berat bendaleh yang disesarkan. Okay, imagine kamu ada satu bathtub. Okay, contoh ada satu bak bekas yang dalam tu kamu isi dengan air. Kamu masukkan satu benda lain, objek lain. Okay, bila kamu masukkan satu objek lain dan air tu akan keluar sebab kamu tekan objek tu masuk ke dalam air dan air akan keluar. Air keluar, itu nama dia air yang tersesar. Okay, jadi berapa nilai daya apungan yang bertindak adalah sama dengan berapa berat air yang terkeluar tu. Okey. Kedua, ini adalah definisi untuk prinsip Archimedes. Okey, so dia menerangkan berkaitan dengan daya apungan sama dengan berat air yang tersesar. Okey. So ini adalah formula dia. Daya apungan sama dengan berat bendaleh yang disesarkan. So daya adalah F, B adalah buoyancy, keapungan, buoyant force, FB sama dengan rho VG. So rho adalah ketumpatan, V adalah isi padu dan G adalah gravity. Okay, so kita tengok pembuktian formula dia macam mana. So okay, so imagine kita ada satu bekas. Okay, dan bekas ni berada di dalam air. Alamak, macam nak buat? Macam ni lah. Okay, so ada air di sini. So air. Okay. Okay, so ini adalah daya yang bertindak pada objek ini. Dan kita ada satu lagi daya yang kita baru belajar, nama dia adalah daya apungan. So F1 dan F2. Okay, bila satu benda masuk ke dalam objek lain, kita akan ada daya apungan yang bertindak. So let's say ini adalah air, so dia adalah bendaleh. So based on prinsip Archimedes, dia menerangkan daya apungan, daya apungan adalah bersamaan dengan berat air yang tersesar. Okay, so kita nak takrifkan V rho G tu macam mana. Okay, tekanan yang bertindak pada atas ini, tekanan. So P1 adalah H rho G. H1 rho G. Itu adalah tekanan untuk bendaleh. Okay, so dia menghasilkan tekanan pada F1. Okay, so daya yang bertindak, pada atas permukaan, so P equals to F per A. Jadi kalau nak cari F, F adalah P darab A. So maksudnya cikgu ada P H1 rho G darab dengan A. Okay, so sampai di situ. Okay, tekanan yang bertindak pada bahagian bawah. Okay, so again adalah P2 sama dengan H2 rho G. Okay, so daya yang bertindak sama juga macam yang atas. Kalau kita nak cari daya, kita kena cari F sama dengan P darab A. So again kita akan dapat P adalah H2, which is this one yang ni. H2
rho G. Okey, H2 rho G. So daya paduan yang bertindak adalah daya yang paduan yang bertindak yang menunjukkan daya apungan. Okay, so tolak bawah, atas, tolak bawah. Okay, so F1, perbezaan tekanan, sorry. So F2 tolak F1, kamu akan dapat total resultant force yang bertindak pada objek tersebut. Okay, so kita akan dapat H2 rho 2 G, sorry yang ni cikgu tak letak A Aduh, sorry ya kawan-kawan, ada A kat sini. Okey, rho G A2 tolak H1 rho G A1. Okey, so kalau kita faktorkan ini, kita akan dapat disebabkan nilai, sebab objek ni adalah sama, maka nilai A1 sama dengan A2. So kita letakkan dia sebagai A sajalah. Sebab dia adalah objek yang sama. Okay, dia adalah objek yang sama. So bila cikgu faktorkan, cikgu akan dapat rho G A H2 tolak H1. Okay, cikgu faktorkan. Okay, so H2 darab H2 tolak H1 darab dengan A ni sebenarnya adalah V. Okay, so isi padu V ialah panjang darab lebar darab tinggi. Okay, panjang darab lebar adalah A, kan? Luas. Panjang darab lebar adalah luas. So that's why yang dekat sini darab dengan tinggi, panjang darab dengan lebar darab tinggi, panjang darab lebar adalah A. So A darab dengan T, maka kamu dapat V. So that's why yang ni, this part H2 tolak H1 darab dengan A adalah V. So cikgu akan dapat rho G V. Okay, ataupun cikgu tulis dia sebagai daya paduan F adalah V rho G. So ini adalah daya yang bertindak. Okay, daya paduan yang bertindak pada objek tersebut. Okay, so daya paduan yang bertindak adalah sama dengan berat air tersesar. Ini adalah prinsip Archimedes. Dia menyatakan FB adalah V rho G. Berapa banyak daya adalah bersamaan dengan berat air yang tersesar. Okay. Okay, so dah selesai pembuktian. Okay, selesai pembuktian, kita pergi kepada next slide di Canva. Daya apungan. Okay, so daya apungan. Daya apungan merujuk kepada definisi. So, definisi daya apungan adalah daya yang bertindak ke atas apabila terdapat perbezaan tekanan antara permukaan atas dengan permukaan bawah. Suatu objek yang terendam di dalam sesuatu cecair. Okay, so perbezaan daya yang bertindak adalah bersamaan dengan tekanan, bersamaan dengan daya apungan. So berapa banyak yang bertindak ke atas, tolak yang bawah, yang menuju ke atas itu adalah daya apungan. Okey. Ini cikgu dah buat. Okey, situasi ini cikgu dah terangkan bersama dengan pembuktian formula dekat notes tadi. Okey. So seterusnya cikgu akan pergi kepada experiment of principle of Archimedes principle. Okey. Kalau kamu pernah dengar perkataan Eureka. Okay? Eureka, EU, perkataan ini adalah perkataan yang paling famous. Eureka adalah perkataan Greek yang bermaksud
I have found it. Okay. Apa kepentingan perkataan Eureka ni? Okay. Archimedes, dulu saya panggil Archimedes. Okay. Whatever lah yang kamu nak panggil Archimedes ke, tak kisah. Okay. Macam mana dia come up with principle ni pada waktu dahulu. Archimedes ni dia ada raja. So raja ni sangat kaya sehinggakan dia ada satu mahkota yang diperbuat daripada emas tulen. Okay? Emas tulen and also berlian lah, bertahta berlian lah, whatever lah. Jadi dia nak tahu, dia bagi task, dia bagi pertandingan kepada rakyat dia. Dia kata, okay, kalau siapa dapat kira berapa berat mahkota saya akan kurniakan dia hadiah berupa adalah duit emas ke dinar apa Greek kan, duit emas macam tu lah, kekayaan lah maksudnya. Jadi so banyaklah rakyat-rakyat di negara Greece itu berusaha untuk mendapatkan jawapan daripada kepada berat mahkota raja tersebut. Okay. So Archimedes ni dia pergi mandi hari tu. Dia mandi, dia isi air dalam kolam. Lepas tu dia mandi. Lepas tu dengan bogel tu dia masuk dalam tub dia. Bila dia masuk, dia macam kenapa air keluar, macam nak mandi. Bila air dah keluar, dia masuk, air keluar. Sebab dia besar, dia gemuk agaknya. So dia masukkan dalam tub tu, air tu pun keluar. So dia isi lagi. Macam tu lah. So proses itu membuatkan dia terfikir. Oh, kenapa kalau dia masuk, air tu akan keluar. Okay, jadi dia pun ting. So dia come up with idea. Oh, sebenarnya kalau dia masuk dalam tub tu, air tu akan keluar. Maksudnya air tu menunjukkan berapa berat dia yang masuk tu. Okay, sebab dia dah ambil tempat air tu. Jadi replacement, dia dah ambil replacement kepada air tu. Jadi air tu tak boleh gimana, maka air tu keluar. Okay, so dia pun keluarlah daripada tub dia tu dengan bogel macam tu menuju ke istana. Lepas tu dia kata, Eureka, Eureka. So itulah itulah datangnya perkataan Eureka tu. Okay, sebab Archimedes ni jumpa sesuatu, okay, berkaitan kaedah untuk kita kira objek yang tidak tetap dia punya bentuk. Okay, macam batu semua tu kan. Kita bolehlah guna eksperimen ni. So bila kita letak di udara, okay, itu sejarah dia, macam mana Archimedes ni come up with this principle. So bila kita letakkan, contoh cikgu bagi eksperimen dekat atas tu, bila cikgu letakkan objek ni di udara, okay, cikgu akan tengok neraca spring tu menunjukkan bacaan yang sedikit. Okay, maksudnya ringan lah. Benda tu ringan. Sorry, cikgu tersalah baca ke? Salah. Berat. Sorry. Berat. Bila neraca spring tu berada di bawah, maksudnya dia berat. Tapi bila cikgu masukkan objek tu dalam air, cikgu akan dapati bacaan spring cikgu, bacaan neraca spring cikgu lebih ringan. Okey, dan cikgu nampak air tu keluar daripada tin Eureka itu. Okey. So itu menunjukkan ada satu daya yang menyebabkan bila berada dalam air kita rasa lebih ringan. Okay, kalau kamu nak test, kamu boleh test. Kamu bawa batu, bawa beban, contoh bawa adik kamu dukung, kamu berjalan di dalam kolam yang penuh dengan air, dengan kamu nak angkat dia keluar daripada air. Kamu akan dapati bila kamu pegang dia nak keluar daripada air, cukup berat. Kamu rasa macam lain macam je adik kamu tu. Okay, nak angkat keluar daripada air tu. Sebab bila keluar saja daripada air, which is udara, daya apungan adalah lebih kecil berbanding kamu berada di dalam air. Rasa macam selesa, ringan je rasa. Okay. So itu adalah prinsip Archimedes. Okay. So ada 3 keadaan di mana kita libatkan konsep keapungan ni. Okay. Kalau kita ada objek yang separa tenggelam. Dia memang separuh ke atas, separuh dekat bawah. Okay. Itu menunjukkan berat dan juga daya apungan yang bertindak adalah sama. Okay. Tapi kalau dia tenggelam terus, maksudnya berat adalah lebih
tinggi daripada daya apungan. Daya apungan tak mampu dah nak apung dia. Still, the weight win. Okay, so dia tolak. So kita akan tengok objek itu berada pada keadaan di mana dia fully tenggelam. Okay. Ada juga keadaan di mana dia berada di permukaan. Okay. Permukaan maksudnya elok-elok pada permukaan air. Okay. Itu juga menunjukkan berat adalah sama dengan daya apungan. Okay. Aplikasi prinsip Archimedes. Okey, kita akan tengok aplikasi-aplikasi dia. Yang pertama adalah prinsip Archimedes iaitu tangki balas. Okey, tangki balas ni berada di dalam kapal selam. Jadi, tangki balas ni berfungsi untuk menambahkan berat kapal selam. Kalau kita nak tenggelamkan kapal selam, maka tangki balas itu kita akan penuhkan dengan air. So, berat lebih tinggi daripada keapungan, maka dia tenggelam. Okey, kalau kita nak berada di permukaan, kita kosongkan tangki balas tu supaya daya apungan bertindak adalah lebih besar daripada berat kapal selam. Okey, yang kedua adalah garis plimsoll. Garis plimsoll merupakan sebuah tanda yang memberi maklumat berkaitan kedalaman selamat untuk kapal berlayar. Okey, so kita tahu kapal kargo berasal daripada seluruh dunia. Okay? Dia datang daripada seluruh dunia. Jadi ada yang kapal berasal daripada kawasan dia adalah Antartika. Jadi dia punya ketumpatan air adalah berbeza. Okay? Lepas tu dia bawa pula barang dia ke tempat kita yang lebih tropika. Jadi kita mempunyai ketumpatan air yang berbeza. Maka garis plimsoll ini menyatakan sama ada berat yang kita ada ataupun muatan yang kita ada atas kapal itu sesuai tak untuk berlayar di sesuatu negara yang mempunyai ketumpatan air yang berbeza. Okey? Ketumpatan air berbeza merujuk kepada ada yang kalanya dia pergi ke tempat yang fresh water. Ada macam salt water, okey, air laut. Okey? So pada garis plimsoll ni dekat depan kapal tu dia ada tulis abjad seperti TF. Okay, tropical fresh water, TF. F adalah air tawar, fresh water. T adalah air laut, tropika. Okay, tropical. S ialah air laut suhu musim panas. Ini adalah sama waktu musim panas. So dia ada garis tertentu. W adalah waktu winter, WNA adalah Antartik punya winter. Okay, itu adalah petunjuk-petunjuk pada garis plimsoll. Okey, aplikasi ketiga adalah prinsip Archimedes yang ketiga. Aplikasi prinsip Archimedes yang ketiga adalah belon udara panas. Okey, so belon udara panas ni kalau kita tahu kaedah pengoperasian dia, kita akan panaskan udara di dalam belon tu. Okay, so kita halakan api supaya udara dalam belon tu akan jadi panas. Bila udara dalam belon tu panas, maka dia akan jadi kurang tumpat. Bila kurang tumpat, kita akan perhatikan belon tu naik ke atas. Okay, so buoyant force ataupun daya keapungan adalah lebih besar daripada berat belon tadi. Okay, so that's why lah kalau kita nak dia turun semula ke daratan, kita kena buat apa? Kita jangan panaskan dia. Kita berlayar, kita jangan panaskan dia. Okay, so lama-lama ketumpatan dia akan bertambah, maka dia akan turun ke bawah. Okay, ini adalah contoh soalan. Okay, ini adalah contoh soalan. Saya harap semua orang dah salin dah nota itu. Hari ini kita akan tengok contoh soalan. Okay, so contoh soalan kita akan buat dalam Google Meet ini juga. Okay, before that, cikgu akan stop recording.